Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar tak? Assalamualaikum. Boleh dengar semua? Kalau boleh thumbs up je. Hello? Hmm. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum. Okey. Dengar Alright, okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, Okay, Alhamdulillah. Pertama kali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih lagi dapat beribadah pada hari ini dan masih lagi kita beri peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar sekalian, alhamdulillah hari ini minggu terakhir kita dalam kuliah modul ni. Alhamdulillah kuliah modul ni dah selama 2 tahun 2 tahun berjalan daripada last year. Dan hari ini pun Alhamdulillah saya cakap lah Alhamdulillah sebab apa? Sebab walaupun kita tak duga kita tak expect yang tahun ini berbeza daripada previous years, tapi kita masih lagi dapat untuk habiskan kitab ni lah. Habiskan kitab ni, jadi dia pun tak sia-sia lah. Okay. Jadi hari ini para pendengar sekalian, kita akan minta maaf. Sebelum tu kita mulakanlah dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ini dan mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan. Ala haziyatul kulliyatus salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Topik bab 25 tenang, iaitu al-ana. Tenang kita tenang. Cuaca pun tenangkan kita. Cuaca gini hujan-hujan gini pun tenangkan kita. Dan pun dah masuk Disember jadi banyaklah jadi topik ni memang sesuai lah bulan ni. Okey, ketenangan yang pelbagai lah. Bagi kita sebut ketenangan ni berbagai kefahaman. Fahaman masing-masing mengenai tenang. Ada yang tenang melalui dengan family, ada tenang dengan bila dia bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya kata tak bermunajat Allah tu ada yang tak tenang, tapi bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu hati berasa lebih tenang. Okey, itu kalau kita lakukan dengan seikhlas dia lah. Okey, ketenangan dan pelbagai lagi aspek. Jadi kalau kita nak define tenang itu untuk kefahaman sendiri memang tak boleh memuaskan semua orang lah. Jadi masing-masing ada ketenangan, dia punya own definition. Dan hari ini pula mengenai ketenangan ini apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Okay. Jadi ketenangan ialah pintu kejayaan, manakala tergesa-gesa ialah pintu penyesalan. Tergesa-gesa, ketenangan. Jadi ketenang orang kata. Tapi kalau tenang-tenang pun janganlah terlalu chill sangat. Tenanglah, relax lah. Relax pun janganlah sampai relax orang kasih orang darah up. Orang kadang benda yang tak boleh relax. Benda yang perlukan decision. Tapi jangan semua kita kita sapu habis. Relax lah. Semua nak relax. Okay. Janji pukul 10, datang pukul 11. Relax lah. Aku tetap datang apa. Tak boleh lah. Ini kena balik kepada apa yang kita dah belajar. Janji. Al-ahdu. Janji mesti ditepati. Sebab tu kadang-kadang apa orang keluar janji Melayu. Dia kalau gitu janji Islam ke janji Melayu ni. Janji Melayu tu dah macam apa orang kata tu dah macam sinonim janji Islam ke janji Melayu ni. InsyaAllah Melayu ke insyaAllah Islam ni. So see, benda ni sebenarnya Islam dah tunjukkan jalan yang sebenarnya. Tapi bila kita ni kita letaklah bangsa kita sendiri kita ni orang kata tu yang menukar-nukar ataupun orang kata tu kita adjust sikit lah untuk orang kata tu kesenangan kita sampailah timbul istilah janji Melayu. Dia macam datang janji pukul 10 atau pukul 11 tetap datang apa.
Tapi tak pernah terfikir orang yang kita dah buat temu janji dan sebagainya lah. Tapi janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, contohnya janji kematian kita tu memang itu memang dah confirm lah. Dah tak ada lagi dah janji apa tu mati 10, contohlah yang tak 10 lah letaklah pukul 7.32. Itu janji Allah dengan kita yang kita akan mati 7.32 pagi. Tapi boleh terlambat pula 8.32. Tak ada. Janji Allah Subhanahu Wa Taala tu memang pasti. Janji Allah Subhanahu Wa Taala tu yang dalam Al-Quran tu sudah dah diterang-terangkan. Izar, amaran ni semua dah memang dah dari janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tenang. Jadi ini topik kita pada hari ini iaitu pengenalan ketenangan dalam Al-Quran dan Sunnah, pesan ulama, kelebihan sifat tenang. Dia bila dah akhir apa ni, akhir topik pula, nampak slide pula lain macam okey, ini slide bukan daripada saya lah ni. Ni kira Mawadah punya orang kata tu branding lah. Tiba dah macam-macam beza kan. Okey, betul, color-color dia pun sinonim dengan masjid kita lah. Okey. Ini adalah 4 topik yang kita akan, insyaAllah kita akan cover hari ini. Pengenalan tentang ketenangan atau topik Al-Ana. Jadi, kalau saya sebut Al-Ana tu, mari kita faham tentang ketenangan. Jadi, biasanya, hebatnya setiap topik tu dalam Al-Quran dan Sunnah tu dah dijelaskan dan pesan ulama' mengenai ketenangan dan apakah kelebihan sifat ana ini. Okay, introduction Al-Quran telah menyebutkan manusia secara semula jadi mempunyai sifat yang suka tergesa-gesa. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ajal. Ini bukan ajal maut, tetapi dalam bahasa Arab ain, jim, lam, ajal. Sebab tu dia ada apostrofi depan tu ajal, ajala. Mana dia tergesa-gesa, kelang kabut. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan mohon supaya ia ditimpa kejahatan sebagaimana ia berdoa dengan mohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Now, kalau kita sentuh bab terburu-buru ni, dia sebenarnya sudah datang daripada penciptaan Nabi Adam AS. Okay, kalau kita singkap sejarah Nabi Adam AS ni, kita tahulah Nabi Adam diciptakan daripada tanah, daripada tin, dan jin pula diciptakan daripada nari samum. Nari samum ni adalah api yang tidak berasap. So ini memang special dari jin ni. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam AS tanpa roh, jadi di ibarat dia macam patung lah. Tapi bentuk dah ada. Jadi jin ni hari-hari dia pass by. Lalu dia tengok. Macam museum lah gitu dia tengok atas bawah. Bila tengok tu dia sempat untuk ketuk. Dia ketuk lah, dia kuti ke ketuk lah. Yang penting tu dia pegang tu benda. Dan timbul satu sifat sombong dalam diri dia. Dia hari-hari kan dia pass by kan dia tengok ini macam contoh ni bahasa saya lah. Ini Allah ciptakan. Allah ciptakan dia daripada segumpal tanah, tapi aku ciptakan daripada api. Maknanya di situ ketimbulnya sifat sombong dalam jin itu bila dia nampak Nabi Adam AS punya, orang kata tu punya jasad lah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala meniup roh dalam badan Nabi Adam AS tu ni, roh tu Allah Subhanahu Wa Taala tiup tu, dia datang daripada ubun-ubun, dia turun terus ke bawah. Dan bila kita meninggal dunia pula, roh tu ditarik daripada hujung kaki kita dan di akhir sampai daripada ubun-ubun kita. Tu akhir lah. Bila mana Allah SWT turunkan roh tu ke dalam Nabi Adam AS dan roh tu turun dan Nabi Adam, pertama sekali Nabi Adam, dia sneeze, dia bersin. Lalu malaikat sebut, yarhamukallah. Dan bila mana dia masuk tu, mata dia dah nampak, dah terbuka, dia nampak buah-buahan dalam syurga. Dan dia hendak ambil buah-buahan tu. Tanpa dia sedari yang roh tu belum sampai lagi ke half body dia. Mana body dia yang bawah tu kaki dia kira lumpuh lah. Belum ada apa-apa, tak boleh gerak. Di situ menunjukkan yang manusia ni memang dah sifat dia terburu-buru. Tergesa-gesa. Jadi jangan salahkan. Macam saya cakap kelang kabut ni, ni penyakit. Ni jangan pula ni apa ni Ustaz berbual tenang tapi si tak tenang. Ini cakap laju sangat ni agaknya penyakit lah. Tapi tak kronik lah. As long kalau laju tak faham,
Bolehlah, saya so far saya rasa semua okey lah. Kalau tak okey, boleh PM tepi lah. Okay. Jadi bila mana Nabi Adam AS nampak buah syurga tu, dia hendak capai. Dan di situlah menunjukkan yang manusia ini memang ada sikap yang terburu-buru. Dan perkataan insan pada pendengar sekalian ni, daripada perkataan Arab tu, kalau kita extract daripada perkataan insan tu, dia main nasiya. Nasiya tu artinya lupa. Manusia ni cepat lupa. Tapi Tun Mahathir pernah cakap Melayu mudah lupa. Itu ya, Tun Mahathir cakap Melayu mudah lupa, Melayu mudah lupa. Tapi dari segi insan sendiri, nasiya artinya dia lupa. Kita ni pelupa. Cepat lupalah. Dan sebagainya. Okay. Kalau kita hendak faham balik tentang apa ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, Ibn Abbas merujuk kepada doa seorang lelaki agar Allah menurunkan musibah kepada orang lain apabila sesuatu kezaliman berlaku ke atas diri dan anaknya. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat ini turun ke atas Nahdar bin Haris yang berdoa agar Allah menurunkan hujan, batu atau azab. Jadi ayat ini ada dua version. Satu version pula sebab lelaki ni doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turunkan azab ke atas lelaki yang menzalimi dia dan juga anak dia. Yang satu version pula mengatakan ayat ini turun ke atas Nahdar bin Haris yang berdoa agar Allah menurunkan hujan batu atau azab. Okay, so inilah kadang-kadang kita pun manusia kan, kita doalah mudah-mudahan orang yang zalim kita tu Allah turunkanlah balasan setimpal. Itu biasanya kita kan. Tapi kalau kita nak berbaik. Sebab tu nak buat, bukan nak buat zalim, bukan kita sayangkan buat zalim. Sebab tu kalau hendak orang kata tu ialah nak bergurau terlebih-lebih ke atau apa ke, kena fikirlah. Jangan sampai kita dalam kategori orang yang menzalimi. Okay, na'udzubillah min zalim. Penekanan dalam Al-Quran, sifat Al-Anah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cari balik kata Al-Anah ni dalam Al-Quran tu memang Allah tak sebutkan, tetapi Allah sebut lebih kepada sifat ajal. Sifat ajal ni Allah sebut banyak kali. Jadi ayat ni panjang. Okay, jadi kalau boleh baca sendirilah. Ayat ni panjang, maknanya ni panjang. Tapi di sini dia ada menunjukkan satu benda. Satu benda yang perlu kita fahami. Kita perlu fahami di sini, okey. Perkataan fatabayyanu. Tabayyanu ini saya highlight ni ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradul hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Di sini Allah sebut perkataan tabayyanu. Tabayyanu ni menekankan sifat tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakan. Jadi kalau perkataan tabayyanu ni artinya kita selidik. Kita telitikan dulu. Jangan tergesa-gesa, jangan ajal. Okay, maknanya Allah sebut fatabayyanu. Maknanya kau selidik dulu. Sebab tu kalau hakim dia akan selidik dulu. Dia tidak akan orang kata tu ambil tu bulat-bulat. Jadi kalau kita sebagai seorang parents anak salah satu komplain, selidik dulu. Jangan terus melenting. Barangkali kita tengok yang nombor ni memang naughty sikit lah. Jadi bila yang abang ke, yang satu adik-beradik ke komplain, kita terus percaya bulat-bulat. Okay. Jadi kita nak kena fatabayyanu. Kita kena selidik. Okay. So dalam ayat ini menerangkan mereka dibenarkan bertindak setelah meneliti dan mengetahui tentang sesuatu perkara dengan yakin, bukannya dengan tanggapan semata-mata. Okay. Ini kita boleh dikatakan mengenai zaman para Nabi SAW di mana kaum muslimin Nabi perintahkan mereka sebelum kamu berperang, pastikan selidik dulu yang betul-betul tak mereka ni sudah beriman atau mereka akan beriman. Jadi bila sebelum mereka berperang tu, usually dia punya komander dia akan ke depan dan akan seru kepada kaum musyrikin. Supaya apa? Supaya mengucap. Atau apa yang kaum muslimin tak azan dan tengok diorang respon ke tidak. Tapi kalau mereka tak ada respon, barulah mereka boleh pergi berperang. Itu bezanya. Okay, jadi perkataan ni fatabayyanu. Okay.
Seterusnya, dalam Al-Quran, satu ayat Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga kamu menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jadi ayat ini menunjukkan sikap yang tidak terburu-buru apabila menerima sebuah berita daripada orang-orang yang fasik. Orang fasik ni, kalau kita nak define fasik ni, fasik tu kalau tu fasaqah tu maknanya dia rosak lah. Fasik ni boleh jatuh dalam kategori kita sebagai orang beriman. Kita orang Islam, kita orang beriman, tapi kita na'udzubillah, kita boleh dalam kategori fasik lah. Orang fasik, rosak. Maknanya nama je Islam, nama je orang beriman. Tapi na'udzubillah min zalik. Kenapa dia fasik? Kerana suka berkata-kata bohong, suka menyebarkan fitnah. So ini adalah orang sifat-sifat orang fasik lah. Dia tahu benda ni actually salah. Tapi dia pula yang paling suka menyebarkan benda-benda yang belum pasti lagi kesahihannya. Berita tersebut hendaklah diterima dengan minda yang terbuka dan meneliti dengan baik kebenaran. Jadi di sini para pendengar sekalian, Allah dah tekankan dalam Al-Quran. Saya ulang balik, perkataan Al-Ana ni tidak secara langsung dalam Al-Quran, tapi Allah berikan kata lawannya iaitu ajalah. 40 kali disebutkan dalam Al-Quran melalui pelbagai bentuk. Maknanya perkataan ajalah ni Allah sebut 40 kali. Kita kuasa ke nak kira? Tak. Tapi ni ulama dah tolong kirakan. So kita ni sebenarnya dah boleh orang kata tu memang mudah lah untuk kita menimba ilmu. Tapi ni siapa yang kira ni Ustaz? Ini ulama-ulama dulu. Ulama-ulama tafsir. Ini just apa dia punya sikap mereka, tugas mereka. Mereka saya itu tanggungjawab untuk mereka selidik Al-Quran. Jadi apa lagi hujah kita untuk mengatakan imam-imam dulu ni kita boleh pakai ke dalam perkataan. Kita ni yang keluarkan yang kita tak boleh pakai. Saya nak cakap imam dulu. Kita ni cuba kita cermin diri kita juga. Adakah kita ni saya cakap imam ni salah, imam ni betul. Tapi apa kita punya contribution kita. Ini imam ni dah tak payah nak kita nafikan lah. Sebab tu dalam hukum ada 4 masadir. Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan juga qiyas. Kita berpegang kepada Al-Quran dengan Sunnah. Ijma' ulama tu mana kesepakatan ulama dan juga qiyas. Qiyas tu artinya kiasan lah. Di mana ada orang yang asyik challenge challenge mana Quran, mana Sunnah sebut. Kita pernah saya pernah dengar. Barangkali bahkan jemaah apa dah dengar kalau kita dah suka melakukan suatu benda tu, usually kita akan challenge orang tu untuk tunjukkan Al-Quran dan Sunnah sebut tak. Kalau tak ada, kau jangan syarah dengan aku. Tapi dia terlupa ada ijma' ulama dan juga ada qiyas. So qiyas ni adalah ulama ambil ayat Al-Quran ni dan ulama mereka semua ni mereka menghuraikan, mereka mentafsirkan dengan apa? Dengan fake, dengan segala hukumnya. So mana hujah kita yang mengatakan ini semua tak boleh pakai? Agaknya kita tu yang tak boleh pakai lah. Kalau kita cakap ulama ilmu hujah tak boleh pakai, kita sebenarnya yang useless. Saya tak marah. Ni topik tenang ni, saya tenang ni. Maknanya pasal benda ni biasa saya dengar lah. Bila orang nak cari pasal kan, saya gunakan kaedah mana Quran mana Sunnah. Tapi terlupa ada lagi 2 masadir yang perlu kita sandarkan. Okay, tenang saya tak marah kita tenang saja. Okay. Dalam Sunnah, diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW berpesan dengan Asy-Syaji' Abdul Al-Qais. Sesungguhnya pada dirimu ada 2 akhlak yang dicintai Allah, iaitu al-hilm, menahan diri ketika marah, tidak tergesa-gesa menyingkap suatu masalah, dan al-anah, berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah, menahan diri dan tidak terburu-buru. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada seorang lelaki bernama Asy-Syaji' Abdul Qais. Allah suka manusia ini dengan 2 akhlak ni, iaitu al-hilm, menahan diri ketika marah. Jadi berapa ramai yang kita boleh menahan diri siapa yang boleh tahan diri kadang-kadang marah? Kita boleh cepat
melenting. Jadi dia kalau kena apa yang kerja panas baran ni, cepat melenting dan sebagainya. Memang marah tak salah. Marah tu memang orang kata Nabi pun pernah marah. Bukan saya kata bara ni tak patut ada. Boleh ada. Tetapi ada dua akhlak yang perlu kita serap, letak dalam diri kita. Iaitu al-hilm dengan al-ana. Maknanya bila kita marah tu, kita tak buat keputusan terburu-buru. Itu saya selalu ulang kenapa dalam bab perceraian tu Allah berikan hak tu kepada lelaki. Kalau tahu jawablah. Kat chat group boleh. Kalau malu letak dekat PM saya. PM dekat ni lah, Zoom ni. Kenapa? Kenapa Allah berikan hak perceraian tu dekat seorang suami? Lelaki lah. Sebab apa? Memanglah ni bukan orang kata tu nak lebihkan lelaki. Sebab Imam, saya rasa Imam Nawawi ke Ibn Abbas saya lupa salah satu ni mengatakan yang lelaki ni mempunyai 9 akal, 1 nafsu, dan wanita pula mempunyai 9 nafsu, 1 akal. Jadi akal lelaki ni 9 tapi nafsu mereka 1. Tapi nafsu yang 1 ni na'udzubillah dia boleh override dia punya akal. Tapi wanita ni 9 nafsu, 1 akal. Saya cakaplah kalau suami-suami hajar-hajar semua ni ke, yang pendengar ni semua tu letaklah hari ni dia bagi $1,000 bonus lah insyaAllah lah dapat bonus lah akhir tahun ni. Contoh saja dia bagi $1,000. Nah awak pergilah buat apa $1,000 tu, awak keluarlah buat apa yang awak nak. Adakah bila balik tu kita akan dapat lagi berapa rasanya tinggal ada tinggal 900 ke atau 800, 500? Barangkali tak lah. Hantar je seorang wanita window shopping. Dia satu shopping center tu agaknya dia round. Tak apalah, saya pada isteri, saya tahulah macam mana kan sifat wanita. Maybe bukan semua. Bukan semua tapi ini secara saya general lah. Okay, kita tak mahu orang kata tu terlalu macam kusutkan kita punya fikiran lah, secara general sajalah, secara general saja. Okay, barangkali dia balik tu maybe berapa? 200, 100, 50. Sebab itu dah hak dia, jadi dia pakai. Jadi nafsu yang 9 ni pelbagai. Sebab itu hak penceraian diletak kat atas seorang suami ni because lelaki ni akal dia panjang lah. Akal dia panjang dan usually kalau mendapat satu keputusan tu biasanya mereka akan duduk dan mereka berfikir panjang dahulu. Fikir dahulu sebelum bertindak. Tapi kalau yang sebab katakanlah si isteri hak perceraian berlaku atas diorang punya tangan. Suami belum balik, baru beri salam, dah buka pintu sebab baik lambat. Agaknya tu dah lepaskan agaknya. Belum tanya lagi tau. Belum tanya apa-apa terus. Suami belum buka kasut, buka seluar terus dah lepaskan. Sebab apa? Awak saya teks tak jawab, saya call tak jawab. Tapi dia tak nak selidik dulu. Dia tak nak tabayyan dulu, dia terus buat keputusan. So ini contoh saja, contoh jangan orang kata jangan ambil hati sangat. Ini contoh saja. Jadi apa ada sebab hikmahnya kenapa Allah berikan ada satu hak tu ke atas seorang lelaki. Even para rasul semua adalah seorang lelaki. So okay. Cakap terlebih-lebih ni takut nanti pula jadi takut salah cakap habis pula information salah pula nanti. Jadi ini just orang kata tu secara general lah cara yang kita faham lah, basic lah. Okay. Al-anah ialah as-sakinah. Panduan untuk bersikap tenang ketika menunaikan solat. Jadi ada dua ni. Kalau kita ada buku ni, muka surat 272. Al-anah ni, dia adalah sesuatu yang kita bersikap tenang ketika menunaikan solat. Dalam hadis Nabi SAW tersebut, apabila solat telah ditegakkan, janganlah kamu mendatanginya sambil berlari. Datangilah dengan berjalan. Wajib bagi kamu untuk tenang. Apa yang kalian dapatkan solat itu, solatlah. Ada pun yang kamu tertinggal daripadanya, maka sempurnakanlah. So dalam solat, Nabi suruhkan kita dalam keadaan sakinah, tenang. Jangan kelang kabut. Kelang kabut contohnya lah kita nak masbuk. Imam dah mula solat, kita belum wuduk, kita pun kelang kabut ambil wuduk. Kita campak air dekat muka kita, terkena dengan jemaah sebelah. Walaupun sekarang dah social distance, masjid dah tutup satu kan, ini contoh je lah. Okay, kita letak, kita ambil wuduk. Islam ajar sapu kaki kita, tapi kita tendang kaki, kita tendang air itu. Tendang sampai terpercik. First kali dah buka air besar sebab kelang kabut. Lepas tu kita tendang pula air itu dan bukan sapu muka, tapi kita campak air itu dekat muka. Ini yang dinamakan tidak tenang. So bila dah kelang kabut,
maka wuduk kita pun tak sempurna. Wuduk kita pun tak sempurna sebab otak kita fikir untuk kejar solat jemaah. Tapi terlupa untuk take note yang lebih utama iaitu kebersihan kita. Jadi apa yang kalian dapatkan dalam solat itu, solatlah. Apa yang kita dapat tu dapatlah. Pahala jemaah tu dapat. Alhamdulillah. Jika kita tertinggal, maka kita sempurnakanlah. Sebab tu bila tu kadang-kadang biasanya bila orang habis solat, kita solat rawatib, mana kita sempurnakan, bukan mengatakan solat fardu tak sah. Sah. Tapi solat rawatib tu untuk kasih cantik. Contoh je lah macam orang kata tu macam designer yang kita ni bukan designer, yang kita ni memang satu benda pun tak faham tentang designer. Kalau orang tu tunjukkan kita design, kita cakap, oh cantik. Jawapan kita cantik aja. Tapi bagi designer pula, dia tahu ada benda yang perlu touch up. Macam gitulah. Secara mata kasar kita nampak, lawa ni benda. Contohnya. Tapi designer rasa ini benda perlu kurangkan, ini perlu lebihkan. Wallah alam, saya pun tak tahulah. Ini contohnya sahaja. Jadi surat rawatib ini, dia mencantikkan apa yang kita dah laksanakan ketika tunaikan solat fardu. Okay? Al-ana juga iaitu at-tu'adah. Ini semua dalam bahasa Arab. Okey. Selain itu sikap tenang juga sebut sebagai berhati-hati seperti disebutkan daripada Sa'ad Ibn Waqqas. Berhati-hati dalam setiap perkara kecuali dalam amalan akhirat. At-tu'adah. Mengambil pendekatan yang ringan terhadap sesuatu. Lagi-lagi dalam bab akhirat. Maknanya kita perlu berhati-hati dan perlu kita take note. Senang katalah at-tu'adah ni maknanya kita berhati-hatilah. Okay. Kecuali dalam amalan akhirat. Sebentar ya. Okey. Okey. Apa ni? Mana kita berhati-hati kecuali dalam amalan akhirat. So kalau kita tahu amalan akhirat tu yang memang kita kejar, then go for it. Strive for it. Jangan hege-hege. Sebab tu bila saya katakan tentang doa pada pendengar sekalian. Doa ni, okey. Kita jangan, orang kata tu jangan ambil remeh, jangan ambil mudah, ambil ringan tentang doa ni. Kita tahu tak doa ni sebenarnya dia sangat-sangat powerful. Yang kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Taala tu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, ini adalah dia sangat-sangat hebat dalam berdoa. Sebab tu bila berdoa ni, okey, ada adabnya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Dan lagi satu pula saya mengatakan kita nak kejar akhirat. Doa yang baru kita dapat, maybe kita dengar daripada asatiza ke, yang kita hendak baca ke, yang kita nak hafal ke, boleh dihafal. Tetapi pastikan apa yang kita hafal tu, yang kita faham artinya. Buat apa kalau kita hafal tapi kita tak faham artinya dan dia akan menjadi sia-sia. So nak upgrade doa, boleh dipersilakan. Tapi pastikan doa yang kita laksanakan hari-hari itu membawa manfaat untuk kita. Ini yang saya maksudkan ialah kita nak upgrade doa kita, nak level up doa kita, jadi persilakan, tetapi make sure doa-doa yang kita hafal itu semua tu bawa manfaat kita di akhirat. Apa maksudnya membawa manfaat itu? Artinya yang kita doa, yang kita rasa ini doa apa? Common sangat dah. Tapi doa ni yang kita faham, yang kita menjiwainya. Contohnya lah Rabbana zalamna anfusana Rabbighfirli wali walidayya. Ini semua doa-doa yang orang kata doa lazim yang kita biasa dengar. Allah kau ni balik doa tu. Tapi doa ni termasuk dalam Al-Quran. Yang kita tahu bila kita hafal doa ni, maknanya doa ini sebenarnya dia kita manfaat kita nanti di akhirat kelak. Tapi kalau ada yang sebahagian daripada kita yang hendak doa dia yang baru ke yang lain, boleh. Sebab apa? Dia faham apa yang dia doa. So jangan pula kita dengar orang lain dia berdoa, Allah dia ni doa nak style, entah Allah dengar ke tak. Ini bukan masalah kita Allah dengar ke tak. Masalah kita ni adalah bila kita berdoa tu, kita tahu apa yang kita doakan. So kalau kita ke imam berdoa, kita aminkan sahaja. Tak payah nak tanya, imam ni doa apa ni? Saya tak faham, boleh nasib Melayu. Tak payah, doa imam selalunya yang terbaik untuk khairul ummah. Dia tak ada doa persendirian berhadnya lah. Untuk aku je lah. Semua akan doa untuk khairul ummah. So sebagai seorang makmum, kita just aminkan sahaja. Okay, so inilah saya kata boleh berdoa baru, tapi make sure doa itu bermanfaat kita nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu Taala perintah Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam kebaikan. Jadi atau ada ini kita mengambil pendekatan yang ringan terhadap sesuatu. Okey, jangan lagi kalau bab akhirat
Berakhiran ni kita boleh terus. Tapi kalau kita unsure ni, kita jangan terus nak ambil saja. Kita pastikan tabayyanu. Kita nak kena periksa betul-betul. Mana benda-benda yang kita pernah dengar, kena hati-hati. Okey, hati-hati dalam benda yang kita kurang pasti. Okey. Pesan ulama, ulama juga pernah berpesan, ada 4 perkara buruk yang akan menghasilkan 4 perkara yang buruk. Tergesa-gesa menyebabkan penyesalan. Dan banyak orang yang terlalu, orang kata tu dia kelang kabut, tetapi akhirnya membawa penyesalan. Okey, balik lagi kalau orang tu on the road okey. Apa ya, kalau pernah ambil license tahulah hati-hati. Saya kata hati-hati sebab apa, kadang otak kita ni kadang tergesa-gesa ni, itulah kadang-kadang kita boleh langgar. Bukan langgar orang lah, maknanya kita kira break the rules lah. Offense lah, kita main offense. So benda ni actually bila dos yang riding ke, dos yang apa, yang driving ke on the road lah tahulah. Kalau otak kita ni bukan asyik fikir macam kita rush nak pergi suatu tempat tu kan, ini yang bahaya lah. Tapi orang kata biar lambat asas selamat. Okay. Biar lambat asas selamat. Betul perkataan tu. Tapi janganlah melambatkan untuk sengaja lambatkan diri. Dah tahu benda tu memang, contohnya perjanjian dah tahu pukul 9 jumpa, keluar 8.30 sebab confident dan sebagainya. Lagi kalau kita tengok GPS lah. Ini yang dikatakan kita pun tak boleh nak anticipate apa yang akan berlaku. So kita play safe dan sebagainya. So tergesa-gesa menyebabkan penyesalan. Pelbagai sekali aspek. Okay? Pelbagai banyak sekali aspek. Kagum pada diri sendiri yang menyebabkan kebencian. Ini pula kagum, sum'ah, riak, sombong. Adik-beradik ni semua ni lah. Bangga, angga. Apa kata angga kerek dia ni. Hidung tinggi. Apa sahajalah perkataan yang boleh keluarkan, kita keluarkan je lah. Ini benda-benda yang kagum dengan diri sendiri yang menyebabkan kebencian. Sebab kebencian, orang benci dengan kita. Nyampah, meluat tengok cara kita. Bangga. Bangga diri sebab apa? Rasa diri tu hebat sangat. Diri tu penuh dengan pengalaman yang sangat luas, seluas lautan. Jadi dia bangga diri. Tanpa aku, korang nothing lah. Example saja. Korang ni kalau aku tak tunjuk ajar, korang tak ada apa-apa. Ini pun kadang-kadang terkeluar perkataan ini pun boleh dianggap sebagai seorang yang riak. Walaupun kita punya pengalaman seluas lautan dan sebagainya, tetapi kita nak kena stay humble. Okay, kita stay humble. Jangan timbulkan kebencian orang ramai. Okay, orang kalau kita teriak, kita sombong ni, orang bukan applaud kita, tapi orang lagi makin menyampah kita. Allah tengok dia ni, dia sombong, apa sombong dia, Masya Allah. Sombong dia, na'udzubillah, tak boleh angkat sombong dia. See, perkataan-perkataan gini keluar daripada orang pasal kita. Actually kita ni dalam kategori yang orang kata tu akhlak yang mazmumah lah, akhlak yang buruk lah. So berhati-hati. Keras kepala yang menyebabkan kebingungan. Ni keras kepala ni pula satu hal pula ni. Nak ikut cakap dia je. Maknanya orang lain tak dengar. Maknanya keras kepala ni, senang kata lah, keras kepala ni lebih kepada apa yang saya faham lah. Ulama sebutkan ni, keras kepala tu artinya dia rasa dia tak nak dengar cakap orang, dia rasa apa yang betul. Yang dia, bila rasa dia betul, dia akan buat orang lain semua confused. Dia confused, orang confused, semua confused. So dia rasa dia betul, dia tak nak cakap orang, dia tak nak dengar pendapat orang. Saya keras kepala dia. Sebab dia rasa dia kagum dengan diri sendiri, lagi dia keras kepala. Kira double trouble macam ni. Dah kerek, the game lah tu. Dia akan create confusion dengan para masyarakat, bukan masyarakat lah, orang-orang di sekeliling dia. Dia akan create confusion lah. Ni bingung. Bingung yang tak perlu hadir. Sebab apa? Sebab kalau kau dengar cakap kita, bukan dengar lah, kalau kau ambil nasihat kita ke apa ke, anybody tak terjadi. Tapi kau asyik dengar kau punya kepala aja, habis lah. Orang betul kata apa, nak everything nak sweep under the carpet Sweep. Simpan lah. Nampak cantik atas kapet. Cuba buka, cuba selak kapet tu, tengok. Macam crumbs ada. Macam ni lah ibaratnya. Sampai kapet pun dah tak boleh tampung dah. Terkeluar pula. So something like that lah. Okay. Number 4 is rakus. Rakus ni mana tamak lah. Yang menyebabkan kemiskinan. Dulu cerita apa? Cerita si kancil Dulu kancil
Kecil lah saya. Kita tengok, kita baca kita kecil, belajar rakus. Lagi kalau fairy tale apa lagi? Apa tu yang budak yang kambing tu? Apalah saya lupa lah apa tu. Tu semualah. Okay. Rakus yang menyebabkan kemiskinan. Ini semua benda-benda yang korun. Cakap korun. Korun. Tamak. Kaya dan tamak dan sebagainya. Akhirnya dia tumpas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. So kalau dekat orang tamak selalu rugi. So apa peribahasa Melayu ni memang kenalah dengan apa orang kata tu memang cara akhlak diajar oleh Islam sendiri. Okay, so ini empat empat yang apa tu, empat yang ulama sebutkan. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin bahawa Hatim Al-Assam berkata, terburu-buru itu merupakan sifat syaitan kecuali pada 5 tempat yang membuatkannya tergolong dalam sunnah Rasulullah SAW. Number one is memberi makan tetamu apabila datang berkunjung. So tamu datang, kita sediakanlah, usahakanlah untuk memberi mereka ini hidangan lah. Hidangan. Okay, even roti sikit pun kita bagi. Okay, ini yang dikatakan kita tergesa-gesa. Dah tahu tamu berkunjung, kita pun sediakan makan. Tapi yang tamu tu janganlah datang mendadak pula. Ada segala itu members lah yang tak kisah. Aku datang bukan nak makan. Aku datang ni nak duduk dengan kau lepak. Itu lain dah. Ini tetamu yang datang berkunjung kita tu, kita sambut mereka. Kita prepare makanan untuk mereka. Jangan prepare tu kira all out lah. Pasal apa? Tetamu ni membawa rahmat. Dia bawa dosa kita keluar. Okay. Yang kedua pula, siapkan perkuburan mayat apabila telah meninggal dunia. Kita tahulah lot kita ni dah siap lah. Sekarang ni kita pun tak boleh book nak lot. Apa boleh tak kita book lot kita? Tak boleh lah tak boleh. Kita mana ada book lot. Tapi lot kita tu confirm ada. Lot confirm ada. Maknanya tukang gali kubur tu ada kematian, dia orang pun dah mula gali kubur. Siapkanlah berapa lot dan sebagainya lah untuk sambut jenazah. Kahwinkan anak perempuan apabila cukup umur. Anak perempuan yang dah cukup umur, maknanya seorang ayah itu, seorang walinya tu galakkanlah untuk kahwinkan. Jadi janganlah sampai dia orang kata tu terbabaslah terlajar. Lepas tu bila kadang-kadang saya tanya kepada usually yang pasangan saya tanya, apa yang menyebabkan you guys nak berkahwin? So usually jawapan yang mereka berikan kepada saya ini adalah sebab kita tak nak Ustaz? Perkataan selalu tu famous lah saya dengar. Kita tak nak teruslah dalam keadaan yang haram. Usually gitulah. Sebab mentaliti diorang ni, diorang fikir yang saya nak kahwin sebab saya tak ada orang berkata dan saya tak nak terus, saya nak menghalalkan lah. Yes, betul. Itu betul yang menghalalkan lah. Artinya cukup, maknanya cukup lah untuk sampai diorang kita dah dating dan sebagainya, cukup. Diorang akan terus embark to a new journey. Jadi untuk jadikan suami isteri lah. Suami isteri. Jadi sebagai seorang wali, kalau nampak anak perempuan itu dah cukup umur, rasanya dah memang boleh lah, dah boleh lepaskan. Okay, so inilah pelbagai orang kata tu ragam jadi kita pun tak tahu, cakap senang lah Ustaz, tapi anak perempuan saya ni belum ready. Saya tak tahu, dia yang tahulah dia belum ready lah, tak payah nak tahu apa sebab jadi maksudnya apabila cukup umur, bukan cukup umur budak tu tengah belajar terus kita hantar, bukanlah maksudnya. Kena faham sini, maksudnya maknanya budak tu dah cukup umur, maknanya dia dah sedia, dah prepare, kira dia dah ready dan sebagainya, kita lepaskan. Bukan artinya terus apa tu orang kata terus dah cukup umur dah, okey kahwinkan dah, biar suami dia settlekan dia. No, bukan maksud begitu. Bukan maksud itu lagi, kita akan future anak perempuan kita tu akan lebih tak baiklah. Maknanya kita cuci tangan lah. Ayah dah tak nak tanggung kau lagi ayah nak kau kahwin cepat biar suami kau tanggung. Tapi kita sendiri tak pernah nak, kita tak groom anak kita betul-betul, tapi kita tahu nanti bakal suami dia tanggung dia. Ayah nak lepaskan kau lah, ayah dah tak nak tanggung dosa kau. No lah. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah pun, kita boleh ditarik ke dalam api neraka disebabkan hal-hal ini. So kita saya rasa saya kot seorang ayah je kat sini seorang lelaki juga kat sini. Jadi kita ni lah para pendengar sekalian yang lelaki je lah.
So kita ni jangan terlalu orang kata tu cita-cita tu tinggi sangat. Fikir bidadari lah, fikir korang ni semua ni apa ni suami kuasa veto dan sebagainya. Kita ni sebenarnya yang boleh tarik ke dalam api neraka oleh golongan wanita. Disebabkan apa? Disebabkan ada tanggungjawab yang belum dilaksanakan lagi. Ingat apa? Ingat dekat akhirat apa? Semua nak lepaskan diri. No. Semua akan ada apa? Blaming game lah. Yang anak salahkan bapa, yang isteri salahkan suami dan sebagainya. So, So, bukan habiskan. Maknanya kita tunaikan tanggungjawab kita ni sepenuhnya. Dah cukup masa, kita dah bagi yang sebaiknya. Tetapi kalau mereka itu terus melanggar, ungkal maka mereka akan tanggung. So di sini kena faham bukan dosa saya suami saya tanggung. Tak, kalau suami tu dah memberi satu penyelesaian, dah berikan nasihat tetapi yang sang isteri tak nak dengar sebab sang isteri merasakan yang suami aku tanggung, itu adalah fikiran yang salah, mentaliti yang salah. Sebab maknanya ertinya adalah tanggungjawab dah dilaksanakan. Tanggungjawab dilaksanakan maknanya itu adalah pilihan masing-masing. So anak perempuan pun sama juga, ayah ibu dah settlekan, tapi kalau dia dah cukup dewasa, dia pilih jalan sesat, itu tanggungjawab dia. Dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata mukallaf lah. Okey. Bayar hutang bila telah sampai masanya. Okey. Pinjam nadi, bayar lagi 2 tahun dan sebagainya lah. Sebenarnya ni benda saya kongsikan lah. Okay, hutang ini janganlah kita main-main para pendengar sekalian. Hutang ni pun kalau kita sangkut hutang kita ni pun akan boleh orang kata tu pit stop perjalanan kita dan tidak akhirat kelak. Kita komen nak smooth journey kan. Tapi dia ada R&R kejap. R&R tu maknanya tempat berehat tu, tapi rehat yang tak best lah. Nanti sangkut. Sebab apa? Sebab ada benda yang belum dilangsaikan lagi. So hutang jangan main-main pada dengan sekalian. Kalau dah hutang, cukup kita bayar. Sebab tu kenapa kalau bila orang tu meninggal dunia, biasanya orang kata saya halalkan hutang dia. Sebab apa? Kita orang beriman, kita tahu yang kita nak cepat dia punya journey dia. Kita mempermudahkan urusan dia orang. Tapi bagi yang berhutang tu pula, janganlah expect orang tu halalkan hutang. Dah janji, tunaikan. Bila nak pinjam duit, janji janji manis punya tinggi kan. Tapi bila kita nak bayar balik tu, yang beri hutang tu pula macam berhutang pula. Yang pinjamkan duit tu macam berhutang pula nak minta duit. So, yalah. So benda ni masing-masing lah kita kena faham lah. Okay. So jangan kita expect orang untuk halalkan hutang kita dan sebagainya lah. What if kalau tak halalkan? What if kalau dia tak halalkan? Takkan sakat $2. $2 tak adalah kita cakap big figure lah. $2, $5 ni tak ada apa-apa lah. Big figure, okay. Bertaubat daripada dosa bila dia telah melakukannya. Tu tergesa-gesalah untuk bertaubat. Bukan lenggang-lenggok lenggang-lenggok maklimah jalan lek-loh. Masih muda lagi. Habiskan dulu, rasa dulu semua dosa. Jangan. Lakukan. Kalau kita lenggang-lenggok maklimah sebab apa? Lek-loh. Macam badan saya pun bergerak. Lenggang-lenggok maklimah, jalan. Bukan jalan apa. Lenggang-lenggok maklimah artinya maksud dia lek-loh, buat dosa. Nanti cukup masa kita bertobat. Masih muda lagi. Ya, itu kalau dia ada perjanjian Allah lah. Yang bila dia matilah. Maknanya bila dia lahir tu, dia buang tu Allah tunjukkan dia kau mati pada tahun ini, umur kau ini. Okeylah tu boleh lah. Itu kalau siapa dapat ilham tu, share dengan saya macam mana dapat. Okay, so memang tak ada. Ini alam gaib. Alam gaib itu memang Allah sahaja yang tahu bila mati seorang hamba itu. Tapi dah ditentukan dalam Lauh Mahfuz lagi. So para pendengar sekalian, bertaubatlah kita apabila kita sudah melakukan dosa. Okay, jangan kita lenggang-lenggok untuk hege-hegekan kita punya taubat. Nauzubillah min dzalik. Kelebihan sifat tenang. Ini adalah last topik kita lah. Kelebihan sifat tenang, kewarasan akal serta sikap berlapang dada. Okay. So bila kita ada sifat ana ini, dia akan menimbulkan akal yang waras serta kita bersikap berlapang dada. Okay. Dan yang kedua pula, dia melihara manusia daripada terlajak buat keputusan yang salah. Tenang, relax, chill. Relax pun tapi jangan ikut tempat lah. Jangan semua benda nak relax. Janji dengan orang pun relax tak.
Ada benda perlu relax, ada benda perlu ada benda perlu kita tergesa-gesa, ada benda perlu kita tenang. Okey. Ni semua nak kena main peranan lah. Jangan terus ambil sifat ana ni semua relax. Okey. Yang ketiga pula, menyelidik sebelum menerima dan menyebarkan suatu berita. Sekarang berita ni sekarang, orang kata tu memang power punya lah berita ni. Lepas tu sekarang the newspaper newspaper pun tutup. Dulu kena ada kan newspaper pun tutup. So semua gunakan wadah media sosial. Tutup. Ada yang masih lagi prefer berita harian surat khabar. Ada yang tak perlu dah. Save 60 sen ke 70 sen sekarang. Semua gunakan wadah media sosial. Bila gunakan wadah media sosial ni lagi senang untuk kita forward sana, forward sini, dan sebagainya. So kalau benda itu bukan benda yang betul, kita dah sebarkan, itu alamatnya kita dah sebarkan benda yang palsu. So para pendengar sekalian, fatabayyanu. Fatabayyanu artinya kita selidik betul-betul. Make sure, tapi janganlah jadi orang yang macam kalau boleh aku ni lah orang orang pertama yang pecahkan kebuntuan ni. Aku nak orang pertama yang tahu yang aku ni yang orang pertama yang selalu forward message. No lah. Tak perlu. Maknanya saya ni jadi orang pertama yang selalu forward, biar kawan-kawan saya tahu yang saya ni jadi orang yang paling aktif dalam membaca. Yalah, baguslah. Tetapi setiap mesej yang terima, setiap apa saja tu, kita make sure kita tabayyanu, kita selidik dulu. Takut kita terforwardkan benda-benda yang mengandungi fitnah. Okay. Yang terakhir para pendengar sekalian, melihara tuannya daripada sifat-sifat keji, iaitu sifat-sifat mazmumah. Bila kita ada sifat tenang ni, secara tidak langsung manusia akan memandu tindakannya dengan betul dan tepat. So ada sifat ana ni dia akan memandu manusia ini, iaitu tuan badannya itu, dengan tindakan yang betul dan tepat. Dia tak ajal, dia tak kelakar pun. Aku cakap, kau berbual dengan dia ni. Dia ni kan, orang kata tu memang tenang aja dia berbual. Tentu kalau orang yang sifat tenang ni, kita suka berbual dengan dia. Kata-kata dia lemah lembut dan sebagainya. Macam Dr. Fatris lah. Dr. Fatris kalau kita tengok, lembut. Kenapa beliau ni memang rapatlah dengan masyarakat. Baru ni Masjid Mawadah dia kan buat kan. Tengok. Tak ubah beliau masa dulu saya madrasah pun beliau ni adalah mudir saya. Macam saya kenal lah, saya masih kecil lagi tapi saya tahu Dr. Fatih ni mudir saya dulu, macam dia berbual sekarang sampai hari ni. Tenang, lembut, senyum. So sifat tenang tu memang ada dalam peribadi Dr. Fatris Makaram. So benda gini lah, kadang-kadang kita terlepas pandang tu kita nampak tenang dan sebagainya. Okay. Rasulullah membaca Al-Quran dengan cepat muka surat 275. Okey, baca Al-Quran dengan cepat ni. Okey, bro, yang Rasulullah sedang bersungguh-sungguh untuk menghafal ayat Al-Quran diajar oleh Jibril sehingga baginda mendahului bacaan Jibril. So Jibril mengajar baginda SAW ini ayat Al-Quran, tetapi Rasulullah tergesa-gesa untuk mendahului Jibril AS. Maknanya Rasulullah nak secepat hafal. Lalu turunlah ayat ini mengingatkan baginda yang berbunyi, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Senang katalah, kalau kita pergi mengaji, kita belajar Al-Quran ke, biasanya kita dengar apa guru kita bacakan. Okay, dengar dulu dengar saya baca baru kita akan follow. Tapi kalau guru tu tengah baca dan kita pula orang kata tu melebihi guru tu, dia akan mengganggu dia punya rhythm dia. Something like that lah. Okay, kita dengar guru cakap apa, dengar saya baca dulu, dan murid-murid semua ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah, tapi hamba Allah ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia dah disrupt lah. Baru bismillah kau dah masuk terus. Maknanya mendahului. Walaupun kau tahu itu ayat, tapi kita nak kena ada adab. Betul, adab dengan guru, jangan tunjuk yang kita ni lebih pandai daripada dia. Ini Imam Ghazali ajar. Misal guru memang seorang guru dia tak sempurna. Saya pun tak sempurna. Bukan semua benda yang saya ada. Tetapi saya pernah jadi murid, saya pun guru. Tapi sebagai murid, saya tahu yang kalau kita tahu sesuatu benda tu, kita jangan nak cuba tunjuk kepandaian kita depan guru kita, sebab itu adalah kita jaga dia punya air muka guru kita. Sebab tu ini benda kadang-kadang ini kan elemen adab dan akhlak yang perlu kita semai dalam anak-anak kita. Sekarang budak-budak ni kadang lebih canggih daripada mak bapak.
Okay, ini benda kita tak boleh nafikan sekarang ni. Dan lagi bab-bab apa device pun dia lebih canggih daripada kita. So bila orang lebih canggih, barangkali mak bapak dia tak buat. Tapi maybe dia dah belajar dulu, dia nak try guru dia pula. So kita perlu pantau-pantau juga. Okay, kalau terlebih pandai pun susah juga. Okay, kalau terlebih pandai pun susah juga. Takut terlebih pandai tu dia boleh menguasai dari segi adab dia. Pandai sangat, tapi adab akhlak semua ke laut. Ini saya pernah kongsikan lah kenapa adab akhlak ni utama dulu sebelum menuntut ilmu. Okay. Okay. So dalam kita ni ada dua anekdot dah. Satu mengenai jangan mudah melenting di mana seorang badui ni dia masuk dalam masjid dan dia buang air kecil dalamnya. Dia membuang air dalamnya dan para sahabat nampak, para sahabat pun mengamuk dan memarahinya. Nampak dia masuk, orang badui ni masuk masjid tapi dia buang air kecil dalam masjid dan sahabat ketika tu nampak, sahabat marah. Tapi Nabi tenang saja. Nabi cakap apa? Sesungguhnya masjid bukanlah tempat untuk membuang air kencing atau benda yang kotor. Masjid ini dibina adalah untuk berzikir kepada Allah, salat dan baca Al-Quran. So Nabi pergi kepada hamba Allah ini, beritahu pada dia dan Nabi perintahkan sahabat untuk apa? Perintahkan sahabat saya untuk untuk bersihkan. Tak saya sahabat ke atau Nabi perintahkan pada bila sahabat marah kat orang Badui tu, Nabi kata relax, habiskan dia. Dia baru halfway, takkan kau nak stopkan dia kan. Biarkan dia habiskan dulu, baru kita pergi, kita tegur dia. Itu yang sifat Nabi SAW. Dia Rasulullah meminta untuk ambilkan air lalu menjilus air kencing tersebut. Yalah. Okay. Masjid. Nabi kata masjid ni bukan tempat untuk tempat untuk orang buang air kecil. Pasal dulunya masjid, zaman Nabi kan dekat tanah. Jadi dia kat situ dia serap. Kan tanah serap. Tapi sekarang ni tak adalah kan orang kencing kat kat dewan solat. Tak adalah. Barangkali kalau budak kecil tu kita boleh faham. Okay. Tapi kita tak adalah, tak ada yang buat pun. Ini sebab zaman Nabi masjid ketika itu di atas tanah jadi orang serap. Okay. Okeylah. Okeylah, itu sajalah. Okay, itu sajalah anekdot yang saya kongsikan lah. Jadi alhamdulillah para pendengar sekalian kalau kita buka balik muka surat ni kita tengok balik surat ni, muka surat ni. Pejan celik kita dalam 25 topik kita dah cover Penyayang, berbuat baik, menjaga rahsia, berlemah lembut, pemalu, integriti, manis muka, pemaaf, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, adil, ikhlas, baik sangka, dedikasi, reformasi, iaitu kita islah, moderate, menepati janji, pemurah, optimis, qanaah, benar, berani, tawadu, mesra dan juga tenang. Okay, so ini 25 bab yang telah kita cover. Of course, bukan semua benda kita ingat. Tapi saya kalau bolehlah harapkan mudah-mudahan bila habis kitab ni, mana buku ni pun bukan kita tinggalkan untuk 2020 lah. Tapi kita boleh sering-sering untuk buka dan sering-sering untuk kita belajar balik. Belajar. Kalau terlupa apa yang saya kata daripada bulan 1 tu, saya tak ada masalah lah. Tapi sekurang-kurangnya kita buka balik, kita baca-baca dan mudah-mudahan kita boleh semaikan dalam diri kita dan juga semaikan untuk ahli keluarga kita. InsyaAllah ta'ala. Jadi ada apa-apa soalan sebelum saya tutup majlis ilmu ini? Ustaz. Ya. Agak-agak bila boleh mula kelas baru ataupun buku yang Ustaz dah terus ke? Ada? Okey. Okey, saya faham yalah sebab itulah buku Okey. Pasal saya ingat dalam last year saya ada mintalah untuk berikan apa tu yalah siapa-siapa ada idea untuk ada buku yang selesa dan sebagainya lah. Okey, so ada yang katakan solat dan sebagainya. Cuma saya cakap terus terang lah memanglah Zoom ni memang online lah dia memang satu cabaran lah bagi saya dan juga ada serta jemaah kita lah. Yang saya tahu ada jemaah kita daripada kalangan yang golongan senja lah yang mereka tak biasa sebab mereka lebih selesa dengan fizikal. So untuk saya teruskan kitab yang betul-betul memerlukan physical class lah. Physical dari segi macam tunjuk ajar yang perlu saya berdiri untuk tunjuk ajar dan sebagainya. Ini benda yang kita masih tergantung lah. Tergantung, saya tak tahu bila kita boleh buka kelas kita dan dari kitab apa yang kita nak gunakan. Sebab tu kalau ada siapa lah dalam grup tu yang ada idea saya tahu ada yang ada satu kakak ni lah bagi ada.
semua Telaga Biru punya. Memang Telaga Biru sebab kita ada banyak dekat bookshop. Tapi untuk menyampaikannya tu saya boleh. Cuma ada benda yang disampaikan tu dia perlu, orang kata tu perlu interaction lah. Kadang-kadang yalah, macam ini kan kita faham kadang saya pun tak tahu kan kita, even saya pula kadang kita video pun penat, kita mendengar pun kita penat. Saya faham. Saya pun kadang meeting pun memang tengok skrin dan sebagainya lah. Sebab tu saya buat slide jadi saya tak tengok muka saya, ataupun saya tak tengok blank screen lah. Jadi ada benda saya baca. Jadi untuk topik-topik yang memerlukan interaction dari segi soal jawab dan sebagainya, dia ikut pada kitab yang digunakan lah. Contohnya kitab Indahnya Hidup Bersyariat, itu memang saya cakap, itu memang perlukan physical class. Sebab tunjuk ajar dia dan di segi soal jawab. Sebab physical class you can just ask me, right? Tapi kalau sekarang ni ada yang malu nak tahan saya dan sebagainya. Dan itulah saya minta yang lain kalau ada lah idea ke yang kitab yang memudahkan lah. Kita tak tahu, Allah alam. Kalau anda kata next year bulan 2 ke kita dah boleh buka kelas ke, at least kita boleh sambung kitab itu terus untuk ke physical class kita. Tapi ada moment saya masih lagi dalam orang kata tu dalam tengok-tengok kitab lah apa yang sesuai untuk jemaah. So please kalau segan untuk letak kat group, boleh just PM saya lah. Ustaz, buku ni bagus sebab apa gini lah. Tengoklah kalau itu saya punya bidang yang saya selesa untuk tu, saya okey. Saya boleh lah. Tapi kalau saya kurang mahir, saya minta maaf lah, saya tak boleh. Saya tak nak pandai-pandai pula kan. Takut jadi orang kata tu sampaikan benda yang memudaratkan. Jadi saya tak ada jawapan pasti, jawapan yang bila kita start. Tapi kalau kita nak mulakan next year, okay, hopefully buku yang kita gunakan itu kita boleh continue kalau masjid dah operate macam biasa. Tapi saya cakap sayang kalau bab fake, dia akan ada kesukaran dari segi online. Jadi saya akan terus terang punya. Kita boleh cuba. Tapi saya nak pastikan dalam 1 jam yang kita buat tu manfaat untuk semualah. Sebab benda ni kadang-kadang orang nak tanya tapi tak malu-malu, betul tak? Kadang-kadang dengan type, kadang kita type pun lambat, takut salah nak sampaikan. So benda-benda ni banyak benda yang saya fikirkan lah. So saya pun tak nak shoot sendiri, belajar dan sebagainya, tapi para jemaah tak faham ataupun sebagainya lah. So saya minta maaf kalau ada apa-apa yang boleh dikongsikan, ideas ke, lagi baik kongsikan kepada dalam grup. InsyaAllah saya boleh, orang kata boleh bertimbangkannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh Cik Asyik lah. Buat masa sekarang relax dulu Ustaz. Sekarang ni kita relax dululah. Kita sekarang ni rediscover Singapore Singapore rediscover. Pakailah, pakai apa macam tu kita enjoy lah. Saya pun tak nak kacau. Okay, tapi masuk next year insyaAllah kita mulakan maybe second week ke third week lah. Saya akan discuss lagi lah. Okay, boleh semua. Okay, jadi saya minta maaf banyak-banyak sepanjang kelas kita daripada bulan 1 sampai hari ini. Kalau ada salah silap, ada terkasar bahasa ke, ada terlepas kata-kata ke, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan jangan ambil hati. Okay, saya pun manusia biasa. Dan saya pun ada juga banyak khilafnya. Jadi akhirnya buruknya datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh itu kita tutup majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Terima kasih semua.